Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, insyaAllah pada video kali ini untuk kita menerangkan berkaitan dengan bab yang ke-6, akidah Islamiah, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar, yakni ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Beriman yang qada dan qadar ini tanda kesabaran seorang mukmin. Apabila seorang mukmin itu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang hamba itu sabar kepada Sang Penciptanya, maka dia menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok pada pendahuluannya. Pendahuluannya, qada yakni ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak azali sesuai dengan kehendaknya, yakni iradahnya, aturan Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang berhubung dengan makhluknya. Manakala qadar pula pengujudan dari qada, yakni ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya, yakni takdir. Okey. Dan adapun ibtila ini musibah yang dikenakan kepada orang yang baik. Musibah dikenakan kepada orang baik ketika melakukan kebaikan. Ini kita sebut sebagai ibtila. Ada kala kita sebut sebagai contoh, dia ni orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Nabi Syuaib alaihi salam, Allah telah datangkan penyakit seperti mana kudis pada Nabi Syuaib alaihi salam. Namun dia tetap beriman pada Allah taala dan dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar datanglah apa sekali penyakit melainkan hatinya sahaja. Sebab apa? Sebab dia nak berzikir ataupun nak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya seorang Nabi. Okey, ikhtiar. Kita tengok dari segi ikhtiar. Di ikhtiar ni kita terangkan berkaitan dengan bahasa dan juga istilah. Segi bahasa atau segi lughah mengatakan bahawa ikhtiar ini adalah berasal daripada perkataan khair. Ini baik. Berarti baik. Istilah pula berusaha bersungguh-sungguh dengan menempuh jalan yang sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu yang berlaku dalam bidang yang diusahakan, dengan disertai doa kepada Allah agar usahanya itu berhasil. Ini ikhtiar. Dia berikhtiar macam mana nak menyelesaikan suatu masalah. Dia berikhtiar bagaimana nak sembuhkan keadaannya, nak sembuh kesihatannya. Dia sakit, dia pergi ke hospital, dapatkan ubat dan dia makan tu disebut sebagai ikhtiar. Dan dia berdoa ketika makan ubat, ya Allah, Allahumma syafi, anta syafi, ya Allah berikan aku kesembuhan. Mana sembuh itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhtiar. Okey, ikhtiar berserta dengan doa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud tawakal di sini ataupun dari segi sudut bahasa bersandar atau mempercayai diri. Manakala segi agama ataupun segi istilah, sikap bersandar dan mempercayai diri kepada Allah atau menyerah sepenuhnya hasil ikhtiar tersebut kepada Allah. Baik, konsep tawakal dan ikhtiar, mana kita nak buat terlebih dahulu? Pada hari ini mereka ikhtiar baru bertawakal. Ada orang bertawakal baru ikhtiar. Ada golongan yang bertawakal terlebih dahulu. Dia tetap aku berserah pada Allah dahulu. Dia bertawakal saja. Dia tak contoh dia sakit. Aku sakit. Lepas sakit, dia tak nak kena pergi hospital tak? Tak mahu sebab apa? Aku nak serah pada Allah Ta'ala. Aku nak serah. Ni orang golongan yang bertawakal. Ada golongan yang ikhtiar sahaja. Sakit tak? Sakit. Aku nak pergi hospital ni, aku nak makan ubat ni, ubat bagi semua ni. Ini tawakal, ikhtiar saja. Namun tawakal dan ikhtiar mesti disertakan sekali. Barulah meningkatkan keimanan manusia. Kita sakit, kita pergi ikhtiar, cari klinik ataupun hospital. Kita makan ubat, ikhtiar. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Okey. Tapi ada yang terbaiknya. Apa dia? Yang pertama, kita minta kepada Allah Ta'ala. Kita serah. Kita ni hamba. Kita serah. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada aku. Kita pun ikhtiar cari. Dan bertawakal balik. Maksudnya kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala supaya apa? Supaya
apa sekali berlaku, kita berserah dan berikhtiar dan bertawakal pada Allah Ta'ala, nescaya insya-Allah akan ada natijah yang terbaik. Kemudian kita redha. Apabila kita sudah ikhtiar, apabila sudah kita tawakal, maka kita kena ada sifat redha. Oh, mungkin Allah tentukan ini yang terbaik untuk aku. Ini mesti ada hikmahnya. Sebagai contoh, Allah, aku dah ikhtiar, dah pilih mesti yang terbaik, nak masuk UM contohnya. Aku dah buat yang terbaik dah. Dah bertawakal lah. Siang malam aku berdoa, siang malam aku buat solat. Namun Allah pilih juga kita masuk ke UiT. Contoh. Namun di situ kita kata kita redha. Mungkin Allah nak bagi ada hikmah di sebalik kita ditentukan untuk datang ke sini. Mana tahu kita dapat seorang kawan-kawan yang baik, kita dapat guru yang baik, kita dapat tempat belajar yang bersesuaian. Ini menunjukkan bahawa kita redha. Maka bila redha tersebut tanda kesabaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat segi redha ini berasal dari kalimah radiya yarda. Menerima suatu perkara dengan lapang dada tanpa merasa kecewa ataupun tertekan. Maka segi istilahnya redha berkait dengan perkara keimanan. Redha Allah kepada hamba-Nya, tambahan kenikmatan pahala dan ketinggian darjat kemuliaannya. Redha hamba kepada Allah menerima ketetapan dari Allah dengan sepenuh hati. Allah bila redha pada kita, Allah campakkan kenikmatan. Allah campakkan kenikmatan tersebut. Bukan kita boleh nampak dengan ada kenikmatan kita boleh nampak dengan panca indera. Allah berikan harta yang banyak, melimpah ruah, rezeki yang tak pernah kita buat, tak pernah berkurangan. Siasa mudah. Kalau kamu habis nanti belajar, kamu akan dapat pekerjaan dengan mudah. Kalau kamu dalam keadaan belajar hari ini, kamu dapat memahami satu pelajaran itu dengan mudah. Kamu dapat kawan yang baik, kamu dapat pointer yang bagus. Ini nikmat yang Allah berikan. Kenapa? Allah meredai kita. Dengan amalan yang kita buat, dengan tawakal yang kita buat, dengan ikhtiar yang kita buat, dan akhirnya Allah meredai kita. Dan redha Allah Subhanahu Wa Taala juga akan bergantung kepada redha ibu bapa kepada kita. Redha ibu bapa kepada kita itu satu kita sebut di sini sebagai pelepasan kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kalaulah kita orang yang pandai, kita orang yang bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu, kita belajar, kita siang malam, kita tekun menghafal dan sebagainya, tapi dengan ibu bapa kita kurang ajar, kita cakap lebih kurang, kita tidak mentaati mereka, apa yang mereka berkehendaki, suruh kita melawan, mereka tidak meridai kita, dan Allah juga tidak meridai kita. Maka kita akan rasa kesempitan dalam hidup. Kita rasa, Allah, kenapa susah sangat aku nak memahami satu pelajaran ni, sedangkan kawan-kawanku sudah faham. Ya Allah, kenapalah aku susah sangat ni? Doa aku tak dimakbul. Kenapa? Kita tidak mendapat keredaan ibu bapa terlebih dahulu. Sebab redanya Allah itu bergantung redanya kepada ibu bapa kita. Okey, menerima ketetapan daripada Allah dengan sepenuh hati. Kita terima walaupun apa sekalipun Allah tetapkan kepada kita, maka kita mengatakan bahawa pasti dan pasti ada hikmahnya. Okey, signifikan beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Yang pertamanya melatih diri, banyak bersyukur. Yakni orang beriman bila dapat keberuntungan akan bersyukur. Sebab merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. Bila dapat musibah pula, dia sabar, iaitu satu ujian. Manusia ni bila dia dapat, dia melatih diri bila bersyukur ni, dia dapat nikmat Allah, dia jadi orang yang bersyukur. Dia tak tamak seperti mana Qarun. Dia tak bangga seperti mana Fir'aun dengan pangkat darjatnya. Kenapa? Dia bersyukur. Allah berikan aku jawatan, Allah berikan aku kekuasaan, Allah berikan aku harta yang melimpah ruah. Menambahkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala dengan harta yang diberikan, diinfakkan. Jawatan yang digunakan dengan tahkim bainakum bil adl. Dia melakukan hukum dengan adil. Dan apabila datangnya musibah, datangnya kemarau yang panjang, apa yang mereka buat? Seperti mana Nabi Yusuf alaihissalam, konsep Nabi Yusuf. Dalam mempelajari berkaitan dengan ilmu ekonomi, ketika dalam keadaan kegawatan, kita harus
berbelanja. Ketika dalam keadaan ekonomi mencanak naik, sepatutnya kita menyimpan. Ini konsep yang digunakan. Mereka bersyukur dengan syukurnya mereka ini, mereka memberi kepada golongan-golongan yang memerlukan makanan. Tengok, saudara Yusuf daripada Palestin datang ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Mereka bagi. Okey? Dan mereka sabar dalam keadaan ujian tersebut. Mereka berkongsi pula rezeki. Okey, seterusnya, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Sebab kita tidak tahu takdir diri kita dan menginginkan nasib yang baik dan beruntung. Yes? Kita memupuk sifat optimis, kita giat bekerja kerana apa? Kita berikhtiar supaya takdir kehidupan kita ini ada perubahan. Lalu kita pun bersungguh-sungguh belajar sungguh-sungguh nak dapat jawatan yang besar-besar. Kenapa? Nak mengubah kehidupan kita. Okey? Jadi bila keadaan macam tu, bukan maksud kita nak belajar ini untuk dapatkan jawatan. Tidak. Jangan meletakkan matlamat macam tu. Matlamat hidup kita ini, kita mempelajari ilmu ini kerana Allah Ta'ala. Tapi bila Allah Ta'ala berikan kita suatu benda yang setimpal dengan apa yang kita usahakan, ini menunjukkan Allah Maha Adil. Kamu belajar, kamu tengok sebagai seorang, kita kata, ada di belakang kita ni daripada jurutera, di belakang kita juga kulineri, berbagai position yang ada di kalangan kita ni, accountant dan sebagainya. Tengok, bila kamu ambil diploma, mungkin kamu jadi pembantu. Okay, ini yang kita kata dunia melihat macam tu. Ataupun kira-kira seorang pekerja yang memiliki sertifikat ataupun sijil, dia macam tu. Okey, kamu pun belajar sampai diploma akan jadi pembantu kewangan sebagai contohnya, pembantu jurutera sebagai contohnya. Kamu ambil pula degree, kamu akan diberikan jawatan lebih tinggi pegawai ataupun jurutera sebagai contoh. Selepas tu kamu ambil pula master, kamu ambil PhD, kamu boleh pergi spesialis sebagai bidang yang tertentu. Mungkin direzekikan sebagai pensyarah. Maksudnya apa? Kamu bersungguh-sungguh, berikhtiar, mempelajari, akhirnya Allah akan berikan yang setimpalnya. Keberuntungan itu tidak datang begitu saja dan kena usaha. Orang kata, benda pun tidak akan datang bergolek. Tak ada benda yang akan datang dengan mudah. Takkan dapat sagunya kalau tak pecah ruyungnya. Nak dapat sagu pun kena usahakan. Nak dapat satu benda kena pulun. Kalau kamu tak pulun, duduk tidur, kelas tak masuk, tidur, isu nak dapat pointer for flat. Saya dapat duduk dekat ni. Tapi usaha kamu, saya macam ni lah Ustaz. Buat apa? Adalah kan, adalah tidur tak edit. Okey, orang yang beriman optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan kejayaan. Orang beriman sebab apa? Kita tengok dalam azan kita, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dalam menyeru syariat ini, kita dalam suruhan syariat, antaranya azan juga menyentuh berkaitan dengan kejayaan. Maka Islam tidak meminggirkan kejayaan duniawi dan ukhrawi. Menjauhi diri daripada sifat sombong dan putus asa. Kita duduk di universiti ini, kita duduk di tempat kerja, kita duduk di mana-mana sekalipun, jangan ada sifat sombong, aku sini, aku junior, aku pandai, hang cerdik, hang bodoh. Jangan. Kita dalam kehidupan dunia ni, manusia diberikan, kita kata, semua keistimewaan. Tidak akan kita kata melengkapi seseorang itu, melainkan saling melengkapi di antara satu sama lain. Contoh, kamu berkahwin nanti. Kamu berkahwin. Isteri kamu mungkin pandai masak, kamu tak pandai masak. Mungkin suami kamu pandai masak, kamu tak pandai masak. Jadi Allah beri satu benda ini, manusia ini saling melengkapi. Barulah ada saling memerlukan. Kalau kita rasa kita seorang yang hebat, kita seorang yang ni, akhirnya kita menghina orang yang berada di sekeliling kita dan kita mengangkat diri kita. Maka sifat ini sifat seperti mana kita syaitan. Apabila Allah Ta'ala menyuruh syaitan ini, wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Apabila semua para malaikat ini tunduk kepada Adam alaihi salam,
illa iblis aba wastakbar. Ada iblis. Iblis yang kata apa? Dia ada sifat yang sombong. Wa kana minal kafirin. Itu masuk golongan yang kufur pada Allah Ta'ala. Sedangkan iblis ni duduk dalam syurga. Guru pada malaikat. Tapi sifat sombong yang ada pada Allah, turunkan darjatnya dan Allah campakkan dia ke dalam neraka dan akhirnya menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, bila gagal mudah keluh dan putus asa. Jangan. Bila kita gagal, kita redha. Dan kita ingat pasti kegagalan itu ada hikmahnya. Sebagai contoh saya kata, dalam kehidupan ustaz pernah nak masuk tentera. Minat sangat tentera ni. Bermula daripada nak masuk perantis lagi. Form 4 nak masuk perantis. Minat tentera ni, minat sungguh-sungguh ni. Masuklah perantis, pi interview. Habis semua kita kata ada usaha ni. Sampai jawab. Orang ni semua tak lepas. Ustaz sampai masuk kami buat satu barisan, kami di antara orang yang lepas ni. Sampai ke ujian akhir. Kita pun jawab exam, kita kata insya-Allah dia masuk perantis ni. Akhirnya natijah dapat, tak dapat. Akhirnya keputusan dapat, tak dapat. Okey, tak apa. Simpan lagi kita kata minat nak masuk perantis ni. Nak masuk tentera ni. Kemudian habis SPM, Ustaz masuk ada offer kagak pula. Datang tawaran kagak. Kau agama ke tentera. Ustaz buat apply. Bila masuk apply ni, dia peroleh tak ramai orang. Orang minta, dia kata, tentera tu kata, saya pun heran kenapa dia peroleh tak ramai orang minta kagak ni. Ataupun kau agama ni. Lalu Ustaz pun kata, ni mungkin peluang aku ni. Dengan tentera pun suruh ambil penimbang di atas truk, kita pun naik pun semua. Kita rasa ni boleh dah ni. Masuk dewan tu, dia kata apa? Siapa yang umur tak mencukupi, pada bulan sekian-sekian, sila keluar. Ustaz di antaranya. Atau maksudnya apa? Kita kata memang kita tak ada harapan lah. Rupanya kegagalan tersebut melayakkan ustaz ataupun membolehkan ustaz untuk ambil Islam dan pergi ke Mesir. Maksudnya apa? Kegagalan itu pasti akan ada sinar bila kita sabar. Sebab tu Nabi sebut as-sabru dhiya. Sabar itu satu sinar. Kamu masuk ke UiTM, insya aku gagal lah nak dapat. Mungkin kamu dulu target sebagai seorang nak jadi, banyak orang perempuan dia suka jadi doktor. Pasal apa? Tengok dia suka jadi doktor. Merawat-rawat ni dia suka orang perempuan ni. Tapi dia jadi jururawat. Akhirnya positionnya dia dapat jururawat. Tapi bukan maksud dia terhenti di situ. Mungkin dia berusaha mungkin kita aku dapat diploma sains je. Dengan diploma sains dia kejar point dia bukan dia kejar point dia bersungguh-sungguh dan akhir dapat fourth line. Dia boleh minta sebagai kita kata boleh minta medical office surgery. Dia minta kita kata MSSB ke apa untuk dia menjadi seorang doktor. Dia boleh dengan kita kata itu kita dengan apa? Walaupun kegagalan tersebut, tapi insya-Allah ikhtiar akhirnya Allah akan beri sesuatu yang bernilai. Dia sabar. Menenangkan jiwa orang yang beriman. Mengalami keterangan jiwa dalam hidupnya. Sebab selalu merasa senang dengan apa yang ditentukan. Bila dapat, beruntung, yakni bersyukur. Yang musibah gagal, bersabar dan berusaha lagi. Jadi para anak murid Ustaz kasihi sekalian, kesimpulannya, akidah merupakan tunjang yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Okey, dalam ajaran Islam. Biasanya mereka yang tidak memiliki akidah yang jelas dan betul akan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan dan terdedah kepada berbagai kemungkaran. Ini masalah. Para anak murid Ustaz kasihi sekalian, kamu perkuatkanlah asas-asas, terutama adalah akidah. Itu orang dulu kita dia suruh hafal sifat 20 ni. Sifat 20 ni menanamkan akidah dalam diri kita. Allahu junaqilam baqa mukhalafatuhu lihawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradat ilmu hayyin sami' baqa. Kamu kena hafal. Bagi nyanyi sikit. Sebab apa? Dengan nyanyian tersebut boleh ingat.
ni wujud qidam baqa, dia susah. Dan itu sebab hikmah dan nyanyian ini memudahkan kita. Dan ini memudahkan kita untuk ingat. Hafal, buka lagu Rayhan tadi ni, sifat 20. Tanam dalam diri kita. Allah ni wujud, Allah ni qidam, Allah ni baqa, kekal buat selama-lamanya. Tidak ada perawalan, tidak ada perakhiran. Mukhallafatul li hawadis, tak menyalahi dengan perkara-perkara yang baharu. Kita ni baharu, manusia ni baharu. Sami'un basirun, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang kita berkehendaki. Allah melihat apa yang kita buat. Dengan kita tanam sifat ketauhidan ini, kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang mungkar. Kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang maasi, yang perkara-perkara yang keji. Zina. Anak-anak muda ni jaga pergaulan kamu. Anak murid, ustaz, saya tak nak dengar terlibat dengan benda-benda yang keji. Penzinaan satu perkara yang merosakkan diri dan juga keturunan. Kita akan rasa kita akan rasa sentiasa kita rasa diri kita tu rendah. Sebab apa? Sebab dengan kemaksiatan yang kita buat ni. Orang lelaki ni dia ayat memang dia power. Itu sebab dia boleh buat lagu lautan api sanggup-sanggup kurunangi. Sebab apa? Dia cakap memang mana, kita dengar dia cakap mana, tapi hakikatnya suruh pegang mancis pun kamu cucuh boleh mancis ni. Ataupun ambil letter tak sat api sat sebelum abang nak pergi renang lautan api ni, tengok tak mampu dia menyeritnya. Ni semua ayat-ayat. Anak murid ustaz yang perempuan ni, jaga diri kamu, jangan terperdaya dengan lelaki, ataupun lelaki jangan tergoda dengan wanita. Perkara yang keji bila kita buat sekali dan akhirnya menyebabkan kehidupan kita ni, kita akan rasa tak setanding dengan orang. Kita akan rasa diri kita hina. Kita akan rasa sebab apa? Disebabkan dengan kemaksiatan yang kita buat. Jaga. Nak rasa sangat ni, nikah buat. Okey. Dengan akidah tersebut kita memperkuatkan akidah, menyebabkan kita menjauhi daripada perkara-perkara yang boleh mensyirikkan Allah Ta'ala ataupun jatuh pada kekufuran. Okey, kita wajib belajar dan mengajar ilmu akidah bagi melihara ummah daripada tersesat ke lembah kedurjanaan. Jadi insya-Allah setakat ini untuk bab yang ke-6, dan kita akan sambung pada bab yang ke-7. Terima kasih bersama dengan Ustaz. Insya-Allah mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini akan kamu amal dan terus disampaikan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.